Justru itu, sifat ikhlas ini merupakan kunci penerimaan amal yang bersih. Kunci penerimaan amal yang bersih. Suci dan tiada apa-apa kepentingan. Tu kena tekan kalimah. Tiada apa-apa kepentingan kerananya. Menurut istilah syariat, ikhlas adalah mengerjakan amal ibadah, garis kalimah, semata-mata kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham dah maksud ikhlas ni kan muslimat. Tapi dia ulang lagi. Sebab pengulangan ini perlu. Kerana manusia itu sifatnya nasia, suka lupa. Perlu tadhkirah, ingatkan. Allahu Rabbi. Ikhlas inilah yang akan menepati niat, menepati maksud atau motivasi pekerjaan yang dilakukan. Dia satu motivasi. Motivasi ni kadang muslimat, kita penat hantar anak kita kursus itu, kursus ini. Suami kita jabatan itu, jabatan ini, kursus itu, seminar ini, macam-macam. Tak boleh alam nyata, alam maya, betul tak? Tapi saya dulu sebelum saya sibuk ceramah Masjid Surau, saya masuk sekolah-sekolah buat program-program motivasi. Tapi habis program muslimat, seronok sungguh, rasa macam lupa nak makan segala. Masa tu kita tak sorok nombor telefon kita dekat budak-budak. Siapa yang nak PM, tapi makasih Ustazah bagi program motivasi 3 hari 2 malam. Dah 2 hari saya tak tinggal solat langsung. Lepas tu senyap, sunyi sepi. Muslimat. Jadi saya masa itu berangan dengan Ustaz, ya Allah bang, kalaulah jadi anak kita tekoi bukan 3 hari 2 malam kan. Kita kata kalau jadi anak kita terus. Tapi tengok Allah aturkan takdir hidup Ustazah Zai muslimat. Untuk menjadi hamba yang bersyukur kadang-kadang bang. Kita anak orang tak sembahyang pun kita sedih. Macam ni sampai guling-guling. Sedihnya kalau tahu anak orang tak tutup aurat, tak sembahyang. Agaknya kalau anak sendiri saya gila kot bang. Macam tu muslimat. Faham tak? Betapa Allah mengetahui kat mana kelemahan hambanya, kat mana mudah kita bersyukur. Jadi terima je apa yang Allah telah qaddarallah, takdirkan untuk kita. Semuanya baik muslimat. Jadi hamba bermanfaat. Maksud, kalaulah aku ada duit ya Allah, aku tak buat 3 hari 2 malam budak-budak bayar untuk program sekolah sebagainya. Saya rasa macam nak pegang semua budak-budak ni. Sebab lepas 2 hari, tak lama tu senyap, akhirnya ilmu yang dia dapat tu basi. Sebab apa muslimat? Sebab mereka tidak menyerapkan ia ke dalam hati. Nama je program motivasi, muslimat dirahmati Allah, tapi dia tidak menggerakkan diri dia untuk berubah. Rugi. So hantarlah mahal-mahal pun. Sebab tu dalam program online ni saya selalu cakap, dekat Facebook kat mana saya tengok kan macam-macam alat muslimat. Alat sejadah bijak. Ada nama sejadah dia, tapi saya tak nak sebutlah yang sama kan orang marah pula. Apa sejadah bijak ni jual? Hadiah kat cucu-cucu rajin solat Ustazah. Rupanya seminggu je. Sebab dia tengok bapak tengah azan tak solat, emaknya pun tak solat tepat waktu. Ibu-ibu, ustaz kat sekolah kata kalau dah azan kita kena solat, nantilah sinetron tak habis lagi ni. Kan? Tapi kita letak sejadah bijak yang usalli fardhu, anak seronok seminggu je muslimat. Lepas tu buang. Faham tak kita? Alat tu tak penting. Yang penting kita. Lepas tu kita tengok lah sejadah ni saja harga RM50. Anak orang kaya semua beli je. Jangan risau wahai orang yang tak ada duit. Kita kena motivasi anak kita hari-hari. Sebab mereka mampu membeli pelbagai alat. Kalau mereka tidak memotivasikan perkara ini dalam rumah, dia akan jadi perkara yang basi. Basi. Saya berapa banyak orang tanya, Ustazah dia tak tempat-tempat nak sedekah saya. Mainan anak dia saja muslimat nak pitam saya tengok. Ya Allah, teruknya anak seorang ni. Mainan apa macam ni. Saya sekarang kalau orang nak sedekah benda-benda macam tu, saya seronok. Sebab apa? Saya sepanjang PKP setahun, kalau yang belum tahu, berjaya dengan izin Allah merealisasikan satu pusat pengajian Darul Fawwas di Pendang, Kedah. Mereka ni anak-anak orang miskin semua muslimat. Anak-anak orang miskin semua tanpa satu sen bayar yuran pun. Macam mimpi je. Kos lebih kurang hampir 150,000 RM. Dalam PKP ni saya mimpi tak tahu dari mana duit tu orang datang sumbang. Siap tak sampai berapa bulan pun. Hari ni hari-hari, meremang bulu roma. Saya tengok tu cukuplah hilang segala penat. Sebab apa saya nak bantu sangat? Tanah dia, ustaz tu orang Kemboja yang menguruskan kahwin dengan orang Kedah, beranak 8. Lepas tu sama-sama mengaji muslimat dengan seorang tok guru di Kedah.
Lepas tu tok guru ni yang jodohkan. Jadi Ustaz Kemboja ni muda dan handsome. Kan? Muda dan handsome dan berilmu. Lepas tu tok gurunya suruh kahwin dengan janda beranak 8. Bayangkanlah muslimat. Lepas tu bukan tok guru ni zalim, sebab muda lagi, kakak tu mungkin kahwin muda sebagainya. Lepas tu ada pengajian Universiti Kebangsaan Malaysia, tapi takdir hidup tak baguslah, mungkin perkahwinan yang pertama tu anak 8 orang. Yang ni sami'na wa ata'na, guru suruh kahwin. Masya Allah muslimat, saya kata ustaz, ya ustazah, guru kahwin, apa yang guru suruh selalunya berkat. Buatlah tanah tu, dia buat rumah, bisninya pakai pasang batu bata. Apa panggil orang buat kontrak kerja, pandailah yang duk macam bangku sementara tinggi tu. Bini tu panjat atas tu nak pasang batu bata tinggi. 3 beranak PKP tak pergi sekolah, buat rumah tu. Sampai berita tu kepada saya, muslimat dirahmati Allah. Bininya sampai pernah jatuh, patah pinggang. Isterinya, anaknya dah berapa kali kena ketuk, buat sendiri. Ya Allah ustaz, ini untuk ummah. Berapa orang? Setakat ni anak-anak yang mengaji dah ada 100 orang. Mengaji kat rumah sampai bilik, 2 bilik dia buka. Jadi hall saja semata-mata nak ngajar anak-anak mengaji kat kampung. Ini hal ummah. Urusan orang Islam ni bukan ustaz seorang. Memang ni tanah isteri ustaz. Tapi nak bagi pandai anak-anak kampung ni baca Quran, muslimat, tolong warung. Saya tak tahulah ustazah, mai sini saya tolong bantu buat. Allahu Akbar, kita sebar sekejap je muslimat. Kan siap terbina hari ni anak-anak tu, Masya Allah. Dimanfaatkan siang malam tempat tu. Jadi saya rasa, ya Allah bang, macam mimpi kan bang. Kalau dia perbuat 3 beranak dulu tu, agaknya berapa tahun baru siap muslimat. Susun batu bata. Nak pasang apa, sesiku yang dekat atas tu, dia upahkan RM20 panggil bangla. Semata-mata nak tengok macam mana bangla ni ajar. Satu sudut. Nanti sudut sana ni biar kita bayar. Punya tak nak keluar kos sebab tak mampu. Tanah ada. So saya kata banner sebab orang takkan halau ni tanah akak ni. Peninggalan arwah. Jadi sekarang Masya Allah tabarakallah. Jadi Allah yang memberi ilham demikian muslimat dirahmati Allah. Kita buat bukan untuk kepentingan diri. 150 orang setiap hari budak-budak mengaji. Bahkan cuti sekolah ni diajak tidur kat situ siang malam. Semalam kata bawa mandi ke air terjun, zikir-zikir, biar betul, janganlah. Tapi anak orang kampung kan tak kisah sangat. Cuba Ustazah saya bawa anak orang bandar pergi Tasik Titiwangsa, terpeleot kaki, saman terus. Sekian dimaklumkan. Tapi suka hati mereka lah anak orang kampung kat situ. Dan mak-maknya pun halal. Makan 3 kali balik semua cakap sedap. Kat rumah makan tak berapa nak puas muslimat. Jadi Masya Allah. Jadi orang yang mainan anak-anak ke apa ke, saya kata ini kalau hantar dekat sana memang budak-budak ni syok lah. Kan? Tereklan lah pula sekian. Tak ada niat nak iklan tapi tercerita. Kan muslim. Okey, baik. Justru itu sifat ikhlas. Habis dah. Mana tadi? Apabila pekerjaan itu dilakukan dengan niat untuk duniawi, maka keuntungan duniawi lah yang akan kita dapat. Kalau niat untuk duniawi, muslimat, contoh, minta maaf ya sebab saya tak tahu nak cari contoh-contoh mana, takut tak masuk ke hati. Ini apa yang saya lalui. Ya Allah, kalau aku minta hari itu untuk pembinaan Darul Fawaz di Pendang Utara, untuk kepentingan diri, muslimat dirahmati Allah, padahal saya boleh je panggil masa konon-konon nak merasmikan tu, panggil YB, Menteri Besar Kedah untuk uruskan berapa banyak nama Ustazah Zai naik contoh. Tak muslimat, siap, selesai. Yang penting budak-budak ni boleh mengaji. Bila kita minta sikit kos untuk turap jalan kat depan, sebab ialah tanah merah yang dah lama ni kan, bila hujan-hujan buruk sangat, minta turap, hantar surat masa untuk pendaftaran sebagainya muslimat. Mereka terkejut, tiba-tiba ada satu bangunan yang dah siap gah kat situ. Subhanallah. Kalau kat KL payahnya nak buat macam tu kan. Kita urusan nak buat plan apa semua, kan muslimat dirahmati Allah. Kat sana lulus terus. Sebab apa? Untuk pengajian. Jadi Allahu Rabbi. Kita rasa macam Tuhan, kalau untuk kepentingan duniawi, untuk kelulusan nak dapatkan nama itu lagi, tak selesai lagi sampai sekarang. Tapi kita jalan terus untuk kepentingan ukhrawi. Jika niat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka redha Allah lah yang akan kita peroleh. Dalam hubungan ini Nabi, tadi ayat Quran, sekarang Nabi SAW pula menjelaskan, apa kata? Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat. Ini yang kita biasa dengar, innamal a'malu bin niat. Niat ni muslimat, Allah, kesucian hati. Niat ni lambang putihnya, bersihnya hati kita tanpa dimasuki oleh unsur-unsur lain.
Macam orang nak puasa tak lama lagi. Ibu-ibu yang mungkin ada dinasihat oleh doktor tak payah puasa Ramadan kali ni. Kita dah mula berbolak balik. Sedih lah Ustazah, kalau dulu-dulu acik boleh je puasa. Tahun ni doktor dah tak bagi dah. Muslimat, saya dengan mak saya dulu almarhumah kan, memang doktor cakap macam tu. Kita nak beri dia gembira sebab lepas doktor cakap macam tu muram, sedih kan, makin sakit. Macam ni lah mak, apa-apa pun Allah kata niat. Nabi bagi tahu niat. Kalau mak rasa niat nak puasa, puasa je lah. Kan, betul ke engkau tak marah? Kan doktor cakap kat engkau tak bagi mak puasa. Betul, perintah Allah. Tapi mak janji ya, kalau pukul 2 petang mak dah menggigil tubuh, dah tak larat, mak jangan paksa. Siapkan tepi katil mak tu mesti ada gula-gula, mesti ada air manis, dah siap bancuh, gula banyak, rasa menggigil je, terus mak masukkan dalam mulut. Ya, takkanlah mak corang bodoh nak biar mak mati pula. Kalau dah memang mak tak larat, mak tak. Ini mak larat-larat pagi-pagi, takkanlah tiba-tiba mak tak nak niat puasa. Mak nak niat je lah malam. Ternyata dengan niat muslimat dalam sebulan boleh hitung berapa hari je tinggal. Kita bukan menafikan doktor, sebab doktor buat kajian dengan apa yang dia tahu. Tapi orang kata win-win situation lah, cakap Jawanya. Dengan doktor pun kita tak nak lawan, dengan mak pun kita tak nak mak rasa tak bahagia. Oh boleh ya macam tu, boleh. Tapi nanti kalau mak nak qada, jangan qada daripada pukul 2 petang pula. Engkau ni takkanlah mak tak tahu. Mestilah mak puasa daripada pagi juga. Sebab ada orang penat-penat je Ustazah. Kalau dah macam tu, saya rasa saya memang tak tahan kalau pukul 2 petang. Dah halang-halang tu tak payahlah. Nampak tak hati kita kat mana tak kuat. Kita puasa sampai 2 petang dengan niat nak puasa penuh, Allah kira dah pahala tu. Tapi selagi puasa kita tak tamat pada waktu azan maghrib, kita tetap kena qada walaupun 1 minit je lagi nak azan maghrib. Qadanya 1 minit Ustazah? Tak, qadanya 1 hari juga. Tu kena faham muslimat. Dah kalau macam tu baik tak payah puasa. Mak saya tak pernah cakap macam tu. Kalau macam tu baik tak payah puasa, kan rugi je. Dia tak merasa rugi sebab niatnya malam tadi tu kerana Allah. Ini satu panduan dalam hidup kita. Oh betul lah, Allah pandang tu niatnya.